Pertubuhan bukan kerajaan atau NGO adalah organisasi yang ditubuhkan untuk memperjuangkan suatu kepentingan awam dan bukannya individu atau komersial. Ia sinonim dengan istilah NGO ialah CSO, Civil Society Organisation dan organisasi sukarela. Penubuhan NGO mungkin tercetus daripada pengalaman, minat, idea dan semangat perjuangan yang kuat daripada individu atau kumpulan tertentu untuk bertindak terhadap sesuatu fenomena yang terjadi atau keinginan dalam masyarakat. Kekuatan dan idea di sebalik penubuhan sesebuah NGO memberikan fokus dalam mencapai objektifnya seperti menyediakan peluang pendidikan dan kemahiran, memperkasa ekonomi wanita, mengawal dan mengurus penyakit, membantu mangsa bencana alam, memperjuangkan isu berkaitan hak kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Jabbar dan saya akan menerangkan fungsi NGO. Pertama adalah mendekati masyarakat. Nasibnya NGO lebih mudah menarik orang ramai dari parti-parti politik. Masih terdapat anggota masyarakat yang memiliki prejudis terhadap parti-parti politik dan orang-orang politik. Jika NGO tersebut dikenal sebagai bebas dan berkecuali, ia akan berupaya menarik seluruh anggota masyarakat tanpa mengira warna politik mereka. Ia akan berupaya memecahkan tembok-tembok politik yang terbina dalam masyarakat. Fungsi NGO yang kedua adalah memperkasakan masyarakat. Mereka dapat memperkasakan masyarakat dengan melahirkan pimpinan-pimpinan akar umbi. Mereka yang berpotensi ini mungkin akan tenggelam dan bakat mereka tidak akan terselah jika menyertai organisasi yang besar. Ada yang mahu mengawal NGO ini, tetapi mereka lupa terdapat NGO yang wujud kerana terdapat mereka yang tidak mahu dikawal oleh sesiapa. Setiap dari kita menyumbang dengan cara yang masing-masing. Kita perlu melengkapi di antara satu sama lain. Kita bukan saingan tetapi satu pasukan yang bekerja untuk membentuk kebajikan masyarakat. Fungsi ketiga mengapa NGO ditubuhkan adalah kerana mereka lebih mudah di dalam membuat keputusan. NGO yang lebih kecil mudah untuk membuat sebarang keputusan kerana bilangan ahli mereka yang kecil. Ini berbeza dari sebuah organisasi yang memiliki beratus-ratus atau beribu-ribu ahli yang sudah tentu tidak mudah untuk membuat keputusan jika terdapat bantahan dari ahli-ahli mereka. Terdapat mereka yang malas hendak bergaduh dan hanya berminat untuk bekerja. Justeru itu, NGO yang lebih kecil lebih mudah untuk menggerakkan masyarakat. Fungsi keempat mengapa NGO ditubuhkan adalah kerana mereka lebih fokus dari segi gerak kerja dan aktiviti. Ada di antara aktivis masyarakat yang hanya berminat dengan satu-satu tugas saja. Mereka hanya boleh memberi tumpuan kepada satu tugas saja, sama ada untuk membantu masyarakat atau memperjuangkan isu-isu khusus. Mereka hanya berminat kepada satu gerak kerja dan tidak mahu disebutkan dengan gerak kerja yang lain yang akan mengganggu tumpuan mereka. Slide seterusnya ialah peranan NGO dalam kebajikan. Kebajikan bermaksud peruntukan tahap minimum kesejahteraan dan sokongan masyarakat untuk penduduk yang tidak memiliki sumber pendapatan yang mencukupi untuk menyokong keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan banyak lagi. Terdapat beberapa masyarakat di setiap pelosok dunia, bahkan di Malaysia, menghadapi masalah yang menyebabkan mereka kekurangan sumber untuk meneruskan kehidupan seperti orang lain. Sebagai contoh, tidak mampu untuk menghantar anak ke sekolah kerana kesepitan wang. Tidak mampu untuk membeli makanan harian untuk diri sendiri maupun keluarga kerana wang yang ada cukup sekadar untuk menyara kehidupan kini. Tambahan pula ekonomi pada masa kini melonjak naik dan harga barangan runcit juga telah naik mendadak, menyebabkan beberapa golongan yang kurang berkemampuan mengalami masalah untuk membeli dan meneruskan kehidupan seperti orang biasa. Justeru itu, dengan kehadiran NGO di Malaysia kini, ia dapat membantu sedikit sebanyak dalam memudahkan dan membantu menyelesaikan masalah negara dan juga menangani beberapa isu merangkumi bidang alam, kepelbagaian keperluan sosial termasuk isu kemiskinan dan sekitar, kesihatan, pembasihan pengangguran ke arah kesejahteraan rakyat. NGO sememangnya memainkan peranan penting untuk membantu berganding bahu dalam menyelesaikan isu masyarakat di Malaysia. Seperti yang kita semua sedia maklum, objektif NGO ialah untuk mempromosikan nilai-nilai sosial dan matlamat sivik. Oleh itu, ada beberapa peran NGO dalam kebajikan masyarakat. Ini termasuk untuk memenuhi keperluan sosial masyarakat, seperti memberi bantuan dari segi keperluan asas, yaitu makanan, tempat tinggal, dan juga pakaian. Selain itu, NGO juga berperanan untuk memperbaiki keadaan ekonomi
dan sosial masyarakat tempatan dengan membuka peluang pekerjaan yang luas kepada mereka yang menganggur dan juga membasmi isu kemiskinan dan pengangguran dalam rakyat Malaysia. Bukan itu saja, NGO juga berperanan untuk membangunkan hak kemanusiaan dan isu kewanitaan yang sering terjadi di Malaysia. Hak kemanusiaan juga termasuk dalam pendidikan. Seterusnya, peranan NGO dalam kebajikan juga termasuk dalam meningkatkan jati diri dan membimbing ke arah keagamaan bagi rakyat Malaysia. Selain itu, usaha kebajikan dalam membantu pemulihan negara. Kesan daripada ketidakseimbangan ekonomi telah menyebabkan peningkatan kos sara hidup dan mengakibatkan keadaan semakin tidak menentu. Hal ini boleh menjejaskan kemampuan produktiviti negara. Hal ini dapat dilihat bahawa golongan bawahan menghadapi detik sukar semasa pandemik di mana mereka iaitu golongan asnaf meminta pertolongan dari segi bekalan makanan. Oleh itu, atas dasar perikemanusiaan, pihak NGO telah menjalankan usaha sama bagi memberi bantuan kecemasan kepada pihak yang memerlukan. Sebagai contoh, terdapat 4 pertubuhan NGO yang telah membantu masalah ini. Seterusnya, isu semasa mengenai lambakan NGO, sama ada kebajikan ataupun mengawal keuntungan. Jadinya seperti yang kita ketahui, NGO ni amatlah terkenal dengan bantuan kemasyarakatan. Akan tetapi, berdasarkan akhbar, walaupun telah banyak NGO yang benar-benar berusaha bagi membantu golongan yang memerlukan, akan tetapi ada juga pihak yang dilihat ingin mengawal keuntungan. Hal ini terjadi kerana polisi Jabatan Pendaftaran Pertubuhan yang telah membenarkan NGO ni dia mengutip dana untuk mengambil 30% daripada hasil jumlah kutipan. Jadinya disebabkan oleh kelonggaran tersebut, kerja-kerja NGO ni didapati mudah untuk mengawal keuntungan. Tambahan pula, pertubuhan NGO ni mendapat sambutan yang hangat meskipun jelas mereka tidak mempunyai matlamat yang kukuh atau agenda pembangunan masyarakat. Jelaslah bahawa penubuhan NGO telah banyak membantu masyarakat yang memerlukan sekiranya mereka mempunyai fokus utama dalam menggerakkan negara ke arah kebaikan. Tidak dinafikan bahawa terdapat beberapa isu semasa berkaitan NGO dalam isu kebajikan. Antaranya ialah berdasarkan akhbar pertama yang saya jumpa iaitu pejuang NGO bantu selesai isu tanah Kampung Sungai Baru. Berdasarkan akhbar tersebut, NGO telah bekerjasama dengan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang untuk membantu menyelesaikan isu pengambilan tanah Kampung Sungai Baru, Kampung Baru. Akhbar melaporkan bahawa kedua-dua pihak telah bekerjasama bagi memastikan keadilan dan tiada penindasan berlaku. Hal ini demikian kerana ramai pihak termasuk segelintir pemilik tidak bersetuju untuk menyerahkan tanah mereka kepada pihak kerajaan. Selain itu, akhbar kedua yang bertajuk pengambilan tanah Kampung Sungai Baru penduduk terpaksa akur merupakan akhbar sambungan bagi kes tersebut di mana keputusan mahkamah telah dikeluarkan. Berdasarkan akhbar tersebut, penduduk di kawasan tersebut terpaksa akur dengan desakan undang-undang setelah sesi pendengaran kedua berlangsung. Jelas bahawa terdapat penduduk yang berasa kecewa dengan keputusan tersebut, namun tetapi terpaksa akur meski kadar papasan tidak menunjukkan banyak perubahan. Selain itu juga, penduduk terpaksa menerima tawaran tersebut dan perlu mengosongkan rumah sebelum 31 Oktober. Bergantung kepada keluasan tanah dan kelulusan bangunan daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, purata pampasan adalah sekitar 900,000. Berdasarkan kedua-dua akhbar, dengan wujudnya NGO dalam negara kita, ianya sedikit sebanyak dapat membantu rakyat-rakyat yang memerlukan dan turut dapat memberi harapan kepada masyarakat. Sebagai masyarakat yang beretika, kita haruslah sentiasa berlaku adil dan tidak menindas sesama masyarakat. Hal ini demikian kerana masyarakat harus beretika untuk hidup aman dan harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifar Azizah dan saya akan meneruskan pembintangan ini iaitu cabaran NGO. Pertama, tiada perancangan yang strategik. Beberapa NGO tidak menetapkan perancangan mereka untuk jangka masa yang panjang yang mengakibatkan mereka tidak dapat menganalisis dan mengetahui strategi untuk kemampuan organisasi mereka. Ini juga telah mengakibatkan beberapa NGO tidak dapat meneruskan pertolongan mereka kepada orang awam disebabkan kecelaruan yang terjadi di dalam organisasi mereka sendiri. Yang kedua, cabaran masa dan tanggungjawab kerja. Kebanyakan sukarelawan yang turut membantu mempunyai kekangan yang sama iaitu disebabkan keluarga,
atau kerja. Kekangan ini termasuk kepada sukarelawan yang aktif dan juga tidak aktif. Mereka harus memberi komitmen yang lebih banyak kepada keluarga mereka sendiri supaya mereka tidak terabai. Seterusnya, pengesahan NGO dari aspek institusi. Kebanyakan NGO yang ada ketiga ini tidak berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Oleh itu, mereka tidak dapat mengambil tindakan apabila sesebuah NGO membuat kesalahan ataupun menyalahgunakan organisasi tersebut. Sebagai contoh, Akta Pertubuhan 1966 yang menentukan dari segi Undang-Undang Pengendalian Pertubuhan Berdaftar dengan menyatakan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang terakhir ialah cabaran wabak baharu. Ini berlaku disebabkan wabak COVID-19 yang melanda seluruh negara dan juga mengehadkan bantuan kepada yang memerlukan menjadi lebih sukar. Sukarelawan juga tidak dapat menjalankan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan secara bersemuka dan perlu memikirkan cara yang lebih efektif untuk menghulurkan bantuan. Itu sahaja perbincangan daripada kami. Sekian, terima kasih.